HTML, CSS. Baik. Sekejap. Okay, test.html. Hanya saya edit. Nanti kita tengoklah. Baik. Kemudian biasanya kita akan buat folder lah untuk letak file CSS kita dan segala file yang berkaitan dengan CSS. Kita boleh bagi nama file ni style.css. Contohlah. Kemudian nak bagi nama lain pun boleh. Alright. Okay. Guna HTML ni CSS. And then you pergi dekat W3 School ni, boleh pergi dekat learn CSS ni. And then CSS how to. Okay. Dia bagi 3 kaedah lah how to insert CSS. Okay, kali ni kita akan menggunakan external CSS. External CSS ni kita ambil ni. Okay. So you masukkan dekat atas ini. Right. Bawah title lah. Dulu title pun boleh, tak ada masalah. Okay. Cuma kita letak kita punya file style CSS ni dalam folder CSS slash. Okay. Make sure you ref ni refer kepada folder yang betul lah. Kita dah belajar pasal link tu kan. Kita refer kepada absolute dengan relative location. Okay. Ini kategori dia relative location lah. Baik. So sekarang ni dia dah link dengan file CSS ni. Jadi kalau kita buka file kita ni, sekejap. Okay, dia macam ni lah kan. And then to test how to do CSS, kita punya CSS kita ni run ke tak. Okay, katakanlah kita nak format kita punya body, body kan. So cara dia, kita select element body. Ni dalam file style.css. Sekejap ni. Kanan ni style. Sebelah kiri ni file CSS. So let's say saya nak letak color. Saya letak katalah background color. Okay, saya letaklah warna apa-apa pun. So kita refresh, tengoklah color dia berubah. Maknanya kita punya script tu berjaya lah kita link dua tu. Katakanlah kita nak tukar untuk H1 kan. Okay. H1 let's say nak tukar dia punya color dia. Katakanlah kita letak color F3 tak tahulah color apa. So kita punya H1 kita ni berubah. So you boleh go through CSS punya tutorial ni, banyak lah ni. How to do CSS with colors, background, borders, margin, padding dan sebagainya. Dan chapter ni penting lah, CSS box model ni. Macam mana you nak play around dengan element. Element. Okay, every element ni dia ada content, boleh letak border kat luar, boleh letak padding, boleh letak margin kan. Right. Ini contoh lah kan. Okay. And then boleh go through lah banyak ni. Inline block, align. Okay, dan sebagainya. Image. Tak. Macam nak buat link, drop down dan sebagainya. Banyak lah ni. So kalau nak buat syllabus satu khusus boleh pasal CSS ni. Saya takkan sentuh semua.
Kan? Sebelum ni pun saya dah sentuh lah sikit pasal CSS. Cuma kita akan gunalah CSS ni sebagai tools untuk kita buat formatting website kita. Ni ada lagi baru masuk. Alright. So, faham konsep ni? You select, mula-mula kita buat link kepada file CSS kita ni. Dia link lah. And then, contohnya you nak format katalah elemen ni. So, bagi tahu ni. And then, buatlah rules dia dalam ni. Okay. Macam H1, boleh letak rules dia dalam ni. Kan? Nak tukar font, nak tukar warna, nak tukar background, color, nak letak pattern, nak letak macam-macam lah. For example, katalah saya letak kat sini text align katakan. Tak. Saya letak kat sini center for example. Kan? Right. So, kita akan dapat lah center. Ni. Kan? Banyaklah. Character spacing, letter spacing dan sebagainya. Nak italic kan, nak font, nak tukar font weight, font style, font style kan. Ingatlah font style ni apa yang ada. So you boleh just type je dekat Google tu, carilah font style for example, font style CSS. Biasa dia keluar lah ni. Dia tengok apa property dia. Ni normal, italic, oblique kan. So katalah you letak italic, save, and then you akan dapat klik lah kan. Right. Okay. Satu lagi lesson yang penting untuk CSS ni ialah kita boleh menggunakan kelas dan juga ID. Kelas dan juga ID. Dan dia ada rules dia untuk CSS ni. Kan? Dia ada rules dia lah. Okay. For example, let's say katakanlah you nak apply H1 ni, nak apply ke kedua-duanya, H1 dengan P. Kan? So, boleh letak H1, P. So, dua-dua elemen ni dia akan dapat tiga-tiga property ni. Kan? Okay, kita tengok. Tak, macam tu. Dia akan dapat lah. Katakanlah paragraf bawah ni nak tukar warna lain kan. So, you letaklah paragraf P ni. Walaupun warna dia dah define italic kat atas. Color ni. Let's say you letak color lain pula. Okay. Punya 44 PE CC. Tak tahulah kalau apa keluar. You akan dapat. Ni nampak. Kan? Warna dia dah berubah. Kalau color hitam 000000. 246. Ni. Okay, sebab apa? Sebab dia rules, salah satu rules untuk CSS ni, kalau ada conflict between these two, dia akan ambil yang later on. Later on dia akan override rules yang sebelumnya. So ini bukannya satu kata apa masalah lah. Tapi you boleh guna to your advantage. Tapi you kena berhati-hati lah. Katakanlah P ni you letak dekat atas kan. Kat atas. Rules yang ni datang kemudian kan. Tengok apa jadi. Nampak? Rules yang second tu dia akan override rules yang first. Okay. Jelas Ada soalan setakat ni? Sir. Ya. Yeah. Kalau source code editor tu tak guna Notepad boleh ke? Apa-apa text editor pun boleh. Okay. Okay, sir. Saya guna Notepad++. Kalau you nak pakai yang lagi canggih lagi pun boleh kan. Katalah you nak pakai ni saya punya VS Code ni. Ni. Kata nak pakai Visual Studio Code. Kan? Nak pakai? Pernah. Pernah pakai? Pernah. Nak pakai dia pakai Kalau nak pakai.
So yang ni lagi okey lah kan. Tak, kalau you nak buat. Alright. Okay, ni contoh lah. Tak kisah apa-apa software untuk coding. Saya ambil apa Notepad++ ni bukannya apa. Sebab senang nak tunjuk. Kan? Font dia pun besar sikit lah. Okay. Yang lain ni kadang-kadang font dia kita nak besarkan tu ada limit. Alright. Lain soalan? Tak ada? Alright. Okay, walau bagaimana okay, Notepad++ ni, bila you set .css pun, dia punya view language je. Mana lah language ni kan? Dia dah select dah .css. Sebab dia depend on kita save file tu apa, apa. Right. Okay, ni salah satu rules lah. Okay, yang keduanya, katakanlah you ada paragraf ni ada banyak kan. Tak. Okay, katalah paragraf ni ada banyak. Macam ni kan. Tak. First paragraph nak left. Second paragraph nak tengah. Third paragraph nak right kan. Okay. You boleh letak some sort like macam kelas. Contohnya katalah you nak open kelas ni kan. Kelas kita pakai dot. Dot katalah contoh left. Contoh lah Right. So kita boleh letak teks. Letaknya lah parallel. Right. Left by default sebenarnya kan. Kita letak para center. Kat sini text align. Lah, kita letak center. Okay. Then center right kan. Okay, right. Then mungkin nak letak justify. Tak. Kan. Justify ada ke? Right. Justify. Okay. Kalau nak confirm kan just sama juga macam tadi. You pergi je dekat apa tu. Carilah. Macam ni dia keluar kan. Ni reference ni. Betul tak? CSS reference ni kan. And then ada CSS property. Dari text align. Yang kita nak pakai tu. Ada. RST. Text. Ni justify text align. Okay. Ada center, left, right. Ada justify. Okay. So, kita pakai ni justify. Okay. Left tak payahlah. Left tak memang default. Kan? Alright. So, okay. The first one. Ini saya buang. Center ni. Right. The first one, katakanlah you nak biar left lah. Okay. Kalau nak letak apa kelas ni. Kelas, for example. Arah center. Kan? Boleh letak. Ni kelas. Para right. Okay. Ini kelas. Okay. Para justify. Contohlah kan. Right. And then save. Save. Kita boleh tengok dia punya result dia. Kan. Yang ni default lah left. Yang ni tengah. Yang ni right. Yang ni justified. Justified ni kita tak nampak lah sebab kalau kata dia penuh, dia consume the whole apa tu width space yang dipakai tu barulah kita nampak sama ada dia
center ataupun justify. Right? Okay, boleh? Right. Kemudian, okay, any alright, satu lagi apa saya nak buat? Sekejap. Kita try letak font satu. Font Squirrel. Aku ingat. Font Squirrel ni you boleh download font lah. You boleh tengok kat sini. Ni untuk desktop, untuk web. Yang ni mobile dia tak support lah. Kan, macam ni ada 3 ni, dia support lah 4-4. And then ada 12 style. Kan. Open Sans. Okay. Contoh kita ambil Vira Sans ni kan. Dia support 4-4. Kita download katalah .otf ni. Okay. Dia ada banyak. Dia ada .otf, dia ada apa benda lah. Offsite ni maknanya dia pergi ke website dia. Kalau OTF, kalau tak ada offsite ni, dia boleh download dari sini. Alright. Synckin, Geometria, Rubik, kan? Alex. Okay, nak try Alex. Katalah saya download Alex ni, download OTF. Dia ada satu style je. Alright. Okay, pergi ke mana tu? Doc. Okay. Kalau ada satu font je, you boleh apa? Boleh copy lah ni .ttf kan? Copy file ni. Okay. Masukkan dalam you punya folder. Folder saya dekat mana ni? HTML test. HTML CSS. Masuk dalam file CSS boleh. Ataupun you boleh buat file baru. Kan? Sebab kita link font ni daripada style CSS. Biasanya orang buat satu lagi folder dalam CSS ni. Fonts. Okay. Kaedah dia biasanya ni. Kan? Then apa ambil nama font ni. Kita boleh incorporatekan dalam kita punya ni lah. Kan? Katalah nak letak dalam paragraf ni. Tak, paragraf ni. Nak letak font tadi. Kita tengok properties. Saya pun dah tak ingat lah. Biasanya font. Ataupun boleh tengok CSS font. Ni, font face. Layer font face ni kan? Kan? Alright. So, font kita nama ni. Sebab saya dah copy tadi. Okay, ambil dia punya tag dia ni. Dan masukkan kat sini. Okay. Okay, sekejap. Font face ni, kita kena letak dekat atas. Dekat luar. Luar lah. Macam ni. Jangan letak kat dalam apa tu. Right. Okay, contohnya katalah kita letak Alex. Okay. Okay, nama file dia Alex Bash. Okay. Ni. Kalau nak selamat, you letak single quote. Kadang-kadang nama file kita ada space lah apa benda kan. Lepas tu kita ada URL kita ni daripada file style.css.
ni, style.css ni, dia pergi ke folder fonts dulu, baru jumpa LX Plus ni. So, kita masukkan dekat sini, font/LX Plus. Okay. Ni, nampak ni, macam ni lah. Kan? Right. Kemudian, kita pakai je nama ni Alex. Alex ni kan. So, katalah P ni kita nak pakai font Alex ni. Kan? Okay, pakai je font family ni. Ni. Font family. Alex. Ataupun font family ke font. Kan. Pakai font family. Right. Ya, sebab kita define font family ni kan. Nak single quote boleh, tak ada single quote boleh. Try lah mana-mana. Right. Contoh font family Alex. Tengok jadi tak? Kan? Font dia dah berubah lah. Okay. Right. And then ada rules dalam CSS. Satu lagi rules. Okay. Dia ada children dengan parent. For example, H1 ni, okay, dia merupakan children kepada body. Body ni parent pada H1. Dan juga P, paragraph. Kan? Kalau dalam paragraph tu ada URL, katakanlah A ni kan. A. Okay. Okay, this is a link. Tak. Taklah href. Ini contoh lah kan. So A ni merupakan children kepada P dan juga children kepada body. Okay. Kalau kita klik minus ni nampak hilang semua kan. Sebab dalam body ni dia ada H1, P. Kemudian dalam paragraf ni ada pula link A kat dalam ni. Kan? So A ni merupakan children kepada P ni. Jadinya apa-apa style yang kita apply kepada parent, automatik dia akan inherit, diwarisi oleh children. Manakala style tu kalau kita set kepada children, parent tak dapat. Ataupun sibling dia tak dapat. Sebagai contoh, kita bagi font family Alex ni dekat paragraf. H1 tak dapat. Sebab, nampak tak? H1 tak dapat kan? Okay. Macam link ni, kan? Dia children kepada parent, paragraf P. Jadi dia dapat font. Dia dapat. Okay, kalau you nak tukar underscore apa ni, sebab ini default format untuk apa panggil, untuk link. You kena define lah link tu. Kalau nak buang underscore, underline kan, nak tukar warna dia, tak nak warna biru ni, so you kena define property ataupun style untuk ni, untuk A ni. Ni contoh lah kan. Okay, faham Okay, katakanlah saya letak font family ni, saya buang daripada P, okay, saya letak dekat body. Okay, bila saya letak dekat body, children pada body ni, H1, P, kan, semua akan dapat property dia. Nampak? Dia akan dapat apa ni, font Alex tadi. Okay. Tu the second rules lah. Ada soalan? Second rules dia. Apa-apa yang parent, children akan dapat. Konsep parent dan children ni penting dalam CSS. Right? So apa-apa tag yang berada dalam tag lain tu, dia merupakan children pada tag tu lah. Kan? Kemudian parent ni bukan setakat macam A ni dengan P je. Body ni pun parent pada A.
Kalau nak lebih besar lagi, HTML ni parent kepada semua. Tapi tak tahulah HTML ni apa benda yang kita boleh formatkan dia. Kan biasanya orang format body je. Tak. Body dan ke bawah. Right? Okay. Jelas So tu apa rules nombor 2 lah. Okay, nombor 3, katakanlah kita ada apa ni contoh saya letak dekat sini kelas satu lagi. Okay. Katalah kelas color 1. Kelas color 2. Right. Okay, contoh kalau saya letak kat sini tak color ke tak background? Tak color lah. Saya pilih color apa? Mana warna ni? Ni color picker ni kan. Saya pilih lah warna apa-apa pun. Katalah saya ambil warna ni. isi 66FF. Right? Saya letak warna merah tu lagi. Ni. Betul lah. Ini kelas kan? Right. So kelas ni dia tak terikat dengan mana-mana elemen. Dia open lah. Okay, jadinya, katalah saya ambil paracenter ni, kelas ni, saya boleh combine dua kelas dalam apa untuk elemen ni. Saya letak color 1 kan. Yang ni saya letak color 2. Okay. Tak, yang justify ni saya biarlah warna asal. Contoh. Jadinya saya akan dapat nampak dia color merah, nampak. Yang ini color ungu kan. Yang ni color asal lah, yang atas. Okay, kita apply dekat body tadi kan. Alright. Okay, boleh faham kita boleh combine lebih daripada satu kelas duduk dalam style yang sama. Okay. Jadinya kita kena strategize lah macam mana nak combine combination tu. Itu baru kelas. Okay, ada satu lagi. Selain daripada kelas, kita ada apa yang dipanggil sebagai ID. ID pun konsep dia sama macam kelas. Tapi ID ni dia lebih test. Dia start dengan simbol hash ni. Dan you boleh letak rules dalam dia. Okay. Setelah saya letak yang ini untuk background color pula. Background color. Katakanlah ni warna tadi. Ni kan. Katalah warna kuning. Right. ID. ID test ni kita letak apa biji lah, biji 1 katakan. Okay. And then ni letak biji 2. Right. Katalah saya letak warna ni. Okay. Kuning dengan hijau. Right. Saya boleh apply dekat saya punya kelas ni. Saya daripada kelas, saya boleh tambah ID. ID tu biji 1. Ini ID to biji 2. Right.
atas ni kelas tak ada, tapi saya letak ID. ID equal to bg2. Kan? Yang bawah ni ada kelas je, ID tak ada. Boleh, tak ada masalah. Okay, it's up to you. Right. So, HTML saya kayak ni macam ni. Nampak tak? Kan? Dia akan dapat background color dia lah. Yang ni saya implement tak ada apa-apa kan. Tak dapat lah. Kan? Okay. Boleh apa akan jadi kalau rules tu konflik antara kelas dengan ID? Dia ada satu rules, nama dia rules of specificity. Rules of specificity. Specific. Okay. Rules of specificity ni kalau you buka buku, you baca ID ni dia lebih spesifik daripada kelas. Kalau tak silap saya lah, mungkin terbalik benda ni. You double check lah balik nanti. Kan? ID ni lebih spesifik daripada kelas, ID akan menang. Kan? Tak kisahlah dia di mana-mana pun. Kan? Dia tak ikut aturan. Dia rules tadi ada aturan kan. Kalau rules yang kemudian tu dia akan menang berbanding rules yang sebelum. Tapi rules of specificity ni, kalau konflik rules dia antara kelas dengan ID akan menang. Tu. So that is not necessarily bad things, but you can use it to your advantage. Kan? Okay, memang kita nak benda tu konflik. Kan? Sebab apa? Ada lah, suka-suka. Kan? Kalau ID dengan ID, lepas tu rules yang konflik juga, ada dua ID yang sama, dua ID yang beza, rules yang konflik, kan? Dia akan ambil yang latest lah. Dia tengoklah rules nombor 2 pula tadi kan. Di dalam CSS ni dia ada 3 rules. You buka balik, baca. Kan? Okay? Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau faham benda-benda ni benda-benda yang saya ajar ni, kan? Tak? Faham benda-benda ni. Kan? Macam mana nak implement rules ke dekat elemen, kan? Boleh apply more than one rules, kan? Kemudian boleh letak rules ni, boleh apply to more than one element. Okay? Right? And then boleh buat kelas, boleh buat kelas lah, kelas. And then boleh implement more than one class. And then boleh buat ID, boleh implement class and ID, boleh implement ID saja, boleh implement class saja, macam ni, kan? Right? Ni semua antara itulah. Dia adalah lagi benda-benda lain pasal apa pasal apa saya cakap, dia ada lagi lah detail pasal CSS ni, kan? Kalau you nak explore, boleh explore lah, kan? Sebagai contoh ada satu lagi macam ni kita pakai comma kan, dia akan implement to two element. Tapi katalah kita nak implement dekat paragraph bawah H1. Paragraph under H1. So you boleh letak contoh you letak kat sini H1 P. Macam tu. Right. H1 P. Maknanya paragraph bawah H1. Semualah. Kan? Semua. Mungkin tak kena lah contoh ni. Katakanlah saya letak contoh apa. Sebab elemen ni sama lah. Paragraph bawah H1. Yang ni dia akan apply to P dan juga H1. Okey, saya letak ni. Dia boleh macam ni. Sekejap. Paragraph. Katalah A. A. Dia letak A. Contoh sekejap. A, H1. Ni. This is a heading. Dalam heading ni ada link. A. Baik. Saya nak tunjuk contoh. Okay. Ref. Okay. So kita ada dua link. Ni satu kan.
Kan? Ni satu. Right? Okay. Cuma saya nak letak, saya nak formatkan A bawah H1 je. A bawah apa ni paragraf, saya tak nak kacau. Kan? Saya boleh letak sini text. Contohlah text decoration none. Tengok apa jadi. Satu lagi katalah saya letak background color. Saja je lah kan. Hitam. Right. Dia H1 space A. Tak. Okay, apa yang jadi ialah dia akan jadi macam ni. Maknanya dia tak ada underscore hilang sebab saya letak text decoration lah. Kemudian dia dapat background color hitam. Yang ni je. Yang ni tak kacau. Nampak tak? Kalau saya tak letak H1 depan ni, saya letak A saja. Okey. Semua A akan dapat. Nampak? Semua elemen A akan dapat. Tapi sebab saya letak H1 space A. So A yang parent dia H1, dia akan dapat. Ni immediate Maknanya H1 kalau ada pula apa elemen lain baru jumpa A, dia tak dapat. Okey. Kalau saya ubah katakanlah P dengan A, contoh. Okey. Maknanya benda ni apply dekat ni. Link bawah paragraf je. Bawah heading tak dapat. Kadang-kadang ada orang buat heading tu dia jadi link kan. Boleh buat. Tak. Ataupun link dalam paragraf tu nak buat jadi benda lain lah. Baik. Okay. Ada apa nak tanya? CSS ni banyak lah kalau nak ajar. Kan? You all budak-budak muda, saya serah kat you lah explore sendiri. Okay. Tak. Nak buat button, nak buat macam-macam lah. Kan? Many things you can do. And then kalau you terror CSS ni, boleh buat duit. Dia buat duit. Cara nak buat duit ialah satunya skills lah. Kita boleh apply orang kata apa, buat website apa kan, require apa CSS punya knowledge. Okay, satu lagi you boleh create template, boleh jual kan. Masalah dia kalau nak jual, make sure you betul-betul terror kan template tu. Tak, kalau separuh masak ni tak ada orang nak beli. Kan, sebab template kat luar tu lagi hebat-hebat, lagi power-power. Orang jual $23, $12, $20. Kan? Bayangkan kalau template you terror memang powerful lah. Kan? Ramai orang beli. Kan? Katalah satu hari ada 200 orang beli. $20 kan? Kalilah 20 kali 200 berapa? Kita ambil $10 lah. Katalah 200 orang. Download. 200 sales lah you buat satu hari. Dah dapat apa $2,000 kan? Satu hari tau. Kan? Sebulan? Bulan kalau kata average kata you dapat 200 sales satu hari, maknanya $2,000 kalilah dengan 30. Lebih kurang $60,000. $60,000 kali dengan 4, RM240,000. Kan? Tak? Dia dapat income RM240,000. Itu kalau satu template. Kalau you ada 10 template, yang every template tu memang powerful, memang orang duk cari, memang orang duk download kan, you jual $10 kan, $240,000 tu kalilah dengan 10. 2.4 juta income sebulan. Tapi biasanya level-level personal ni lah yang biasanya level-level company lah yang buat apa template yang dahsyat ni kan. Tak. Kan. So but it is a thing that you can explore lah. Kan. Kalau bukan sampai level tu, apa yang you boleh buat ialah mungkin you boleh ambil job untuk createkan website untuk orang. Kan. You ada skill HTML, CSS ni, you ambil template tu customize dan apa deploy. Dapat satu projek 4-5 ribu kan. Website yang simple 4-500. Tak.
Tak? Kalau 500 pun dapat 10 sebulan, dapatlah 5,000 tak? Kalau kata untuk organisasi, dapat katalah 1-2 job. Satu job katalah 30,000 kan? Kali lah 2 katakan. Dapat 60,000 sebulan kan? Tak? Buat apa kerja nak makan gaji? Ha. Kan? Tapi ada kaedah lain lah. You kena set up lah you punya company apa semua. Buatlah caruman EPF kan? Ada SOCSO kan? Apa lagi? Benda-benda untuk minimize risk tu kan? Masa tengah banyak duit, nyimpan lah kan? Tak? Lepas tu ambil insurans kan? Masuk hospital, insurans bayar. Kan? Things like that. Okay? Alright. So, okay. So, first phase tu saya dah ajar pasal CSS, rule apa semua tadi lah. Okay, now we want to put our knowledge into action lah. Action sebab apa? Nak create template ni bukan satu kerja yang mudah. Kan? It requires very high skills lah dalam bukan setakat HTML, CSS je, ada lagi JavaScript, lepas tu grafik, grafiknya skills and so on. Kan? And then you kena ada designer punya way of thinking lah. Kan? Tak, bukan technical saja kan? Okay, sebagai contoh kita tengok template-template kat luar yang orang jual kan. You boleh search katakanlah ini untuk portfolio kan. Untuk portfolio lah. Template ni ada banyak jenis. Template untuk business, e-commerce, untuk Joomla, untuk WordPress, ada banyak lah. Kan? Ini saya search untuk portfolio sahaja. Kan? Kita tengok contoh. Kan? Ni katalah ni template portfolio kan. Contohnya katakanlah orang sukalah ni, contoh Alex Poton ni kan. Contoh kan. So you tengok Alright. Ni Javelin multipurpose responsive word. Nampak? WordPress. Tapi ni you kena pakai WordPress. Okay. Ni. Boleh tengok dia punya live preview. Kan? Ni live preview dia lah. Kalau nak beli, kena beli dekat Envato Market ni. Kan? Ni. So dalam template ni dia ada 46 multipurpose demo kan, untuk startup, untuk kreatif, untuk macam-macam lah, medical, mobile app dan sebagainya. Katakanlah kita ambil education ni. Kan. So ni contoh template untuk education. Cantik, nampak lah. Kan. Ini orang kata apa, you can explore. Kalau Terra boleh buat template macam ni kan, boleh jual kan. Kemudian kata kalau orang berminat dengan template ni, dia orang boleh beli. Ni boleh belilah by team ni kan, nampak. Teamforest.net ni kan. License dia regular $59 kan. Dia ada banyak jenis lah license. Yang ni dia bagi ni $60 kan. Nampak tu, ada untuk nak dekat 11,600 lah orang beli kan. Okay. Ni. So ni ada support lah, compatible dengan WordPress version berapa dan sebagainya lah. Okay, ni untuk WordPress. Ni Javelin ni lah. Okay. Kata macam template space ni kata kan. Kalau orang minat, boleh tengok demo kan. Ni. Ni dia punya template dia lah. Baik. Kan. So kalau orang nak beli template ni, saya nak beli. Ni. Yang ni murah sikit, $19. Kan. Buy now $19. Tak. Yang hebat lagi mahal lah kan. Okay. Ini template yang ada berbayar Okay. Kalau yang percuma ni, ada kat template yang percuma
template yang percuma, saya search ni ada ni. Dia tengok sini. Bootstrapmate.com. Okay. Saya share dekat ni. Alright, template percuma ni biasanya yang tak ada nama lagi. Dia nak feedback daripada orang kan. Dia nak feedback daripada orang, nak test benda ni boleh pergi ke tak, dia bagi free dulu kan. So you boleh masuk kat sini. Ni saya search untuk portfolio. Dia ada banyak lagi ni untuk business, e-commerce kan, untuk real estate, medicine dan lain-lain. Sebab assignment you nak buat portfolio. Saya tengok yang portfolio ni. Dah, portfolio ni. Ni kan. Ni template dia lah. Nanti you boleh ubah lah untuk you punya kan. Klik ni keluar portfolio, keluar servis, keluar contact, kan. Ni. Okay. So, katalah kita nak ambil template ni, download. Kan, download. Macam ni, free. Kan. Ambil ni Bootstrap 4. Kan, saya dah download dah tadi. Okay. And then, saya dah download. Ni portfolio ni. Saya extract. Okay. Okay, biasanya dalam apa ni, Bootstrap punya apa tu, template ni. Okay. Ini Bootstrap, dia customize pula iPortfolio. Kan, iPortfolio tu mungkin dia punya branding lah. Okay, manakala Bootstrap ni merupakan, tengok Bootstrap. Saya lupa nak cerita pasal Bootstrap. Bootstrap ni merupakan fast responsive HTML, CSS punya framework kan. Dia ada juga apa tu powerful JavaScript plugin lah. Sekarang ni version 5 beta kan. Dia ada version 4 lah. Katalah 4.5. Tengok ni kan. And then dia dah ada dah semua, orang kata apa, tools-tools yang ada. Contohnya, katakanlah saya nak buat typography kan. Ni header dah ada. And then nak customize heading ni boleh buat. And then apa? Kita tengok typography, block code, alignment ni. Okay. You apply je text center, dia akan jadi center. Apply text right, dia akan jadi right. List kan. And then images, ni responsive images. Apply lah kelas ni. Saya dah ajar kelas kan. Image, IMG, float. And nak thumbnails, you apply je kelas image thumbnail, dapat thumbnail. Nak align image, boleh letak rounded float left, dia akan dapat rounded float left. Kalau you nak buat sendiri CSS dia memang panjang lah coding dia. Nak buat table, for example ni, table macam ni letak je kelas table, dapatlah table macam ni. Kalau nak table hitam, letaklah table space table dark. Okay, katalah nak dapat table macam ni, ni head nak head dark kan. So apply lah ni, table class table t head dark, dia akan dapat ni dark macam ni. Ni untuk table. Kalau nak stripe kan, boleh buat table dash stripe. Okay. Kalau kata nak T-head dark, letak kat ni. T-head dark. Dapat table stripe, dark punya header. Kan? Kemudian komponen dia ada banyak lah komponen. Contoh lah kita tengok button kan. Ni button. Button ni you boleh letak button, letak kelas BTN dash primary, dapat ada ni. BTN slash success dapat ni.
So ini dipanggil sebagai Bootstrap Bootstrap framework. Bootstrap framework. Nak outline button, tak btn dash outline dash primary kan. Contoh sekejap. Ini copy lah, sorry. Kalau kata nak tukar dia jadi apa, jadi macam ni kan, buanglah outline ni. Ni dapat outline kan. Ada banyak lah. Drop down lah apa, navigation bar. Ni navigation bar. Okay. Ni kan. Right. Navigation bar. Ya. Navbar ni banyak lah. Responsive navbar. Kan. Macam ni. Tak. Boleh buat. Okay. Nav. Satu lagi nav. Ni nav. Untuk buat menu. Kan. Okay. Ni. Buat table. Nav text. Ni nama ni nav text. Okay. So boleh baca ni. Getbootstrap.com. Alright. Explore lah. Content je Okay, tengok yang version 4 dulu. Version 5 ni masih dalam apa 4.5. Right. Okay, ni satu Bootstrap. Jadi developer yang apa ni template tadi, dia ambil Bootstrap punya framework, dia apply, dia buat dia punya own customize apa ni template dan dibagi branding. Contohnya iPortfolio ni lah kan. Yang kita dah download tadi. Dia menggunakan apa okay, Bootstrap ada Bootstrap version. Bootstrap 4.5 kan. Ataupun 5 beta lah. Alright. Okay, saya tunjuk kenapa dia boleh apa dia guna Bootstrap kan. Right. Jadi in order for us to customize this template ni, kita nak apply dekat kita punya website, kita kena ada knowledge tadilah, HTML, CSS kan, dan juga Bootstrap. Dah ada knowledge HTML, CSS, you pergi kepada Bootstrap, kemudian you boleh customize apa ni template tadi. Page kita tadi kan. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak implement apa ni. Okay, saya dah download apa ni iPortfolio tu, dah extract. Sekarang ni ada dalam folder iPortfolio dan htdoc. Kan, banyak-banyak folder ni. So, saya ambil semua ni, cut. Ni buang lah. Tidak panjang sangat kan. Okay. Alright, yang ini kita boleh copy, masukkan dalam kita punya projek. Katalah projek saya resume kan. Alright. Saya copy semua, paste. Dalam ni ada folder asset. Dia lain-lain template, lain-lain structure dia lah. Tapi basically lebih kurang lah. Macam ni kita tengok lah, explore asset. Dalam ni ada CSS, nampak ada style.css, ada img image yang dipakai. You nak tukar gambar you, tukarlah gambar ni. Kan? Tak? And then JavaScript. Ni tak kacau lah. And then ada vendor ni. Biarlah. Ini third party punya apa tu ni. Kan? Third party punya komponen. Alright. And then okay, dia ada index.html, ada inner page, portfolio details. Okay, sekarang ni kita nak tengok tiga-tiga page ni. Alright. Okay. Portfolio. Resume. Resume. Alright. Index.html. Ni kan. So, ni page yang kita dah download tadi lah. Service.
contact. Kan? Okay. About dan sebagainya. Okay, cuba kita tengok inner page.html ni. Jadi, tak ada apa. Form inner. So, ni mungkin you, kalau you nak guna yang kosong lah, kan? Ini portfolio details.html. Right. Ni lain pula. Ni example dia kata, ni ada macam, itulah, macam carousel sikit. Kan? So far mungkin kita pakai index.html je lah kot. Index.html kan. Okay ni. Alright. Okay. So, you boleh apa ni, customize file index tadi. Alright. Customize lah. Tidak. Ni kan. Ni panjang ni. Coding ni. Tapi jangan risau. Jangan risau. Benda-benda ni jangan risau lah. Okay. Cari benda yang you nak tukar je. Okay, sebagai contoh, katakanlah kita nak tukar kita punya ni. Nama ni kan. Alex Smith, I'm developer. Okay, you boleh right click, tengok inspect dulu. Kat mana ni? Section ID hero. Kan? And then ni H1. Dia ada paragraf bawah kan. Tu. Tak. So kita cari dah H1 Alex Smith. Kan? Copy element. And then Control F search. Search. Fine lah. Tukar lah ni. Amzari Abu Bakar. Okay. And then I'm ni. Okay. And photographer driver. Tak kira lalu lah. Okay. Ataupun educator. Photographer driver. Apa lagi? Fisherman. Betul. Kan? Fisherman. Bantai lah. Active. So, refresh tengok. Ubah. Kan? Keluar tu. Gambar. Cari lah gambar you kan. Gambar tengok dalam apa asset dia ni. Tak. Images. Ni. Hero background ni kan. Tak ada you tengok inspect element ni. Tengok background dia. Betul ke dia pakai section ID ni. Kejap ni. Okey, ni dia punya URL dia kan. Okay, keluar 1920 kali 1280. Tak. Right. Okay, katakanlah saya nak cari ni. You letak size yang sama juga. Sekejap saya cek gambar dulu. Stop presenting dulu. Tak. Bahaya, takut ada gambar-gambar sensitif.
Tak, saya cek gambar saya. Buat cek gambar ni payah sikit Apalah, for the purpose of apa demo lah, demo. Saya ambil lah gambar mana Hmm, tadi ada jumpa satu. Sekejap. Okey, jumpa dah. Baik, nampak skrin saya ni? Boleh. Boleh Oh, ni gambar saya. Ni gambar dia lah. Of course gambar dia handsome lagi kan. So, saya rename Hero BG BAK. BAK ni backup lah kan. So, kita ambil nama file ni. Kita letak kat sini. Okay. Ni. So, dia punya file properties dia 1920 kali 1280. Jadi, kita match dia punya ni. Ni 5,300 kali dengan 3,000 kan. So, kita kena resize. Resize, you pakailah apa software kan. Photoshop Express ni boleh ke? Kan? Satu kalau apa ni? Sekejap. Apa dia pula? Footage.
Normal. Okay. Mana resize? Ada resize. Share save. Tak. Pakai ni lah. Paint 3D. Paint. Boleh lah paint. Okay, ni kan paint lah. Pakai paint. Sebab dia ada resize. Kan? So ambil pixel ni. 1920. Jadi 1080. Right. And then save. Okay. Jadi page saya ni berubah lah kan. Sebab macam tak kena kan. Saya carilah gambar yang boleh match dengan tadi. Point dia je kita boleh modify lah. And then tukarlah dia punya ni dia punya birthday lah apa semua ni kan. Gambar portfolio ni tak. Right. Katakanlah gambar portfolio ni tak, asset profile IMG 600 kali 600 kan. So ambillah gambar ni kan, profile ni gantikanlah dengan dia punya, dengan you punya gambar kan, you gantilah nanti kan. Dan lain-lain resume apa semua ni, edit lah, semua ada dalam source code bawah ni kan. So gantikan benda ni semua dengan you punya resume. Okay. Kenapa kita menggunakan template Bootstrap? Sebab kita boleh customize mengikut kita punya keperluan lah kan. Sebagai contoh, saya ambil contoh satu. Katakanlah kita ambil ni, send message ni kan. Kita tengok ni. Alright, button type submit. Betul tak? Ni kan, button type submit. Kita try edit element. Okay. Saya letak kelas. Okay. BTN access. Nak tengok. Boleh tak dia pakai apa tu Bootstrap punya element dalam ni lah kan. Nampak? Jadi saya edit. Kita tag center button type. Dia dah memang button. Tak button. Warning. Boleh. So adalah nak kena tengok balik. Contact, type submit, background, color. Button, okay. Sekejap. Button warning ada. Button display dan block. Sekejap. Red, yellow, green. Dia ada pakai style lain ni. Dia rasa dia pakai version 5.
Okay, select from control layout. Primary, secondary, saksi info ni. Sama kelas PTM, PTM primary. Tapi saya rasa dia customize, dia buang apa ni, dia pakai mana ni dia nak dia. Kan? Sebab saya tengok dekat sini, sekejap saya tidak apa ni, portfolio resume. Dia dah customize lah. Control F. BTN. Tak ada. Memang tak ada lah. Dot BTN. Kelas button dia tak pakai, dia buang. Dia dah compresskan lah ni. Kan? Contact dia. Banyak dah dia buang. Tak apalah. Alright, yang ni kita tak boleh nak adjust. Ni. Ni macam button ni kan nak tukar color. Sebab apa? Sebab dia dah buang. Kan? Tak kisahlah benda tu. Alright. So, apa yang you boleh modify lagi? Katalah you nak modify color skin ke apa ke. Contohlah color ni kan. You tengok dekat ni. Nav class menu ni. Right. Body abang color ni kan. So, you try dekat sini. You pilih dia color-color apa. Kan. Nampak dia tukar kan. Maknanya ni font lah. Font kalau you nak tukar, you tukar dekat body color. So, kita tak boleh kat hitam. And then untuk dia punya ni slider ni kan, nav plus nav menu ni. Itu ID. Okey. Apa saya nak buat ni? Apa yang kita boleh ubah? Sebab portfolio ni dia dah strap banyak benda lah. Kan? Ni pack ni. Ni kalau you nak buang, you buang lah ni. Cari dia bawah fact. Sebagai contoh bawah fact. Kan? Happy client. Katalah client tak ada lagi. Tak? Buanglah client ni. So ni boleh buang. S kan? Hilanglah happy client tu. Tinggal 3 ni je. Kan? And then dia punya icon ni dia pakai icon apa? Sekejap. Data toggle counter up. Okay. Font dia pakai icon font.
Microphone kita tengok dekat sekejap. Dekat ni, Icophone. So, kalau you search dekat Icophone ni, tengok ni, free phone ni kan. Okay. Kalau katalah nak tukar lah sebagai contoh. Katalah saya nak tukar gambar binocular ni kan. Tu Icophone binoculars. Ni kan. Icophone binoculars. Tengok ada ke tak. Tapi kadang-kadang template ni dia tak ada semua icon. Tak ada semua icon. Sebab apa? Sebab kita dah ambil template yang yelah dia dah customize kan. Sebenarnya dia bukan semua ada. Kan? Macam Icophone ni, tengok font dia. Ni. Dia dah select yang mana dia nak pakai, dia letak dalam dia punya file ni. Okay? Kan? Tapi kita boleh tengoklah apa dia punya file yang ada ni. Ni semua yang ada. Icophone, King, Giftpop, Flora, Diving. Kan? Contohnya kata kalau ambil Froggy. Kan? Froggy. Alright. Ni semua CSS. Yang ni yang online lah. Online ni full font. Ada yang pakai Icophone, ada yang pakai font awesome. Font icon ni banyak yang okay. Kita try kat mana ni? Effect kan? Kan? Kita nak tukar ni. Kita nak tukar yang ni. Contohlah mana saya punya ni. Ni. Gambar our support ni. Tak. Kita tukar ni. Kata tak. Ni our support. Kan? Hours of support. So, try lah. Tukar Icophone Froggy kata kan. Tengok keluar apa. Keluarlah gambar katak tu kan. Okay. Ni semua icon ni. Semua boleh tukar ni warna dan sebagainya kan. Katalah home ni. You tengok. iClass, BX, BX Home. BX pula. Ni font lain ni. Kan? So, kita nak kena tengok kat atas ni dia pakai apa. Ni. Dia pakai box icon pula. Banyak betul icon dia pakai kan. Box icon. Box icon you kena carilah dalam folder box icon ni. Kan? Tengok CSS dia. Tak? Mungkinlah dalam ni box icon.css ni. Kan? Atau boleh buka box icon min.css. BX ni kan? Ni kan? Contohnya katalah BX broadcast. Tak? BX broadcast. Kan? You tukar dekat mana tadi? Home
Ni kelas BX home kan. So BX broadcast. Tak. Daripada icon home ni kan. Tukar jadi ni. Kan. Tak. So nak tahu nama icon tu biasanya you kena search dekat apa internet. Macam ni icon font ni search lah dulu. Kalau you tengok dalam coding macam ni menggagau ni apa benda kan. Tak? Macam ni kan. Mana kita tak tahu bentuk dia macam mana. So kalau apa icon font kita search kat sini. Kalau yang BX icon kan box icon ni tak search lah icon kat sini kan. You nak pakai icon apa, katalah contohnya home tadi kan. Tadi home saja kan. You nak pakai home smile kata kan. Tak, home alternate. Katalah home smile, home dash smile kan. Dia keluar lah tu home dash smile. Okay, so you customize lah coding dia ni. Tapi apa yang saya boleh beritahu ialah entah ada ke tidak. Kena letak BX ke depan. Tak cakap pun suruh letak BX kan. Right. Ni hilang lah. Maknanya tak ada. Mungkin letak BX. Twitter, Skype, Instagram ni yang dah ada kat dalam ni. Tu ada. Kan? Dia tukar lah ikon-ikon dia. Tukar color scheme dan sebagainya. Kena edit dengan dekat dia punya CSS dia. Gambar kan, Facebook. Okay, ini template iPortfolio. Tapi kalau katalah you download template lain, contoh je saya tengok ni, template ni Kelly Adam ni kan. Tak. Alright. Saya dah download dah. Kan. Okay. Ni Kelly. Okay. Kelly/Kelly. Ni dah ni dia punya pula. About. Kan. Resume. Kan. Ni dia pakai multiple pages. Ni style dia mana? Tadi satu page kan. Ni multiple pages. You nak edit about, tukarlah dekat about.html ni. Kan. About.html. Kan. Tapi yang penting you tengok dekat atas ni, ni macam ni. Ni dia pakai font Google and then dia pakai juga box icon. Lepas tu dia pakai ICO font ke, ICO font ni. Kan. And then kalau nak tukar font ke apa ke, boleh try lah. Tengok apa benda boleh ni. Dia pakai bootstrap, jQuery, lain apa lagi. Alamak. Kan. So every template tu lain dia punya. Dia pakai apa ni, bootstrap framework, tapi dia boleh select icon lain, dia boleh pakai orang kata apa, color lain dan sebagainya. Kalau you nak modify kan, you kena tengok elemen yang ada ni kan.
For example macam ni kan, header ni boleh lah tukar. Kalau nak tukar header color lain kan. Kan. Ada ni ke contohlah kan. Right. So tengok lagi apa benda ni kalau you nak beri file lah kan. Ikon-ikon yang ada dia punya color ni atas ni kan. Color bawah ni kalau nak tukar tak. Dia bawah div class container sekejap. Footer ID ni. Ni background. Boleh tukar lah warna. Nak tukar color merah ke kan. Okay. So carilah dekat coding ni. Footer. Tapi ni dekat CSS lah. You right click dekat element ni. And then tengok dekat macam ni kan. Footer ID footer. Nampak footer ni. So file dia kat mana? File dia dekat ni. Ni dia ada baca ni. Style.css line 1266. So apa kalau you nak tukar you pergi dekat ni kan. Pergi kat asset, pergi kat CSS, style CSS ni. And then you edit. Tak. Okay, you carilah. Footer. Kan. Tu. Ni background color ni. Boleh tukar. Kan. Kalau you nak tukar header kat atas ni. Kan. Header kat atas ni, you right click inspect element. Tengok. Header. Nampak ada ni. And then tengok file kat mana. File dekat style.css. Line 117. So kalau you cari dekat Ctrl F. Header. Okay. Tu 117. Kita tukarlah background color untuk header. Right. So kita tukar dia punya itulah dia punya content dia dalam file ni resume.html ni. Kita tukar warna lah apa semua tu dalam file style.css kan. Okay, yang lain apa lagi yang boleh di customize? Ni. Ikon-ikon ni you tengoklah kalau apa benda macam ni kan bx art kan. Kalau nak tukar ikon search dekat kita dah tengok di bx ni box icon kan. Search dekat box icon kan. Katalah cari internet katakan. Internet lah web. Boleh ke? Ni webcam. Betul lah apa. Netflix ada ke? Tak ada. Planet kan. Okay. Kebiasaannya boleh. Biasanya lah kan. Mana ni? Allah. Sekejap. Ni kan. Nak tukar yang ni lah. BX up kan. Tak. BX planet. Keluarlah planet. Tak. Okay. Lagi apa lagi? Apa lagi you nak buat? Dah habis ajar ni. Saya rasa lepas ni senang lah buat apa you punya projek. You download je template daripada yang link saya bagi tu. Boleh pilih lah. Lain-lain Jangan semua orang pakai yang sama je. Kan? Cuma kita nak customize template tu macam saya kat tadi kena adalah knowledge. HTML, CSS kan. Baca skrip coding dia kat atas tu kan. Icon dia pakai apa. Tak? And then apa-apa resource yang dia pakai dekat luar lah. Kan? And then you boleh customize. Tukar color dan sebagainya, carilah file style apa CSS. CSS punya color kan. Nak tukar gambar ke apa ke, tengok coding dia, source dia ambil mana, ambil lah gambar. And then boleh masukkan you punya own content lah. Kalau ada video yang you dah buat, gambar-gambar yang you dah ambil tu, you boleh replace, boleh customize template yang ada tu. So dapatlah you punya resume
online resume tu lah. Yang mantap lah. Kita shortcut, kita ambil apa template yang available lah kat luar ni, banyak untuk apa, setengah tu free boleh download. Okay. Sebab kalau nak buat, bayangkan nak buat style CSS ni kan, ada 1,200 line kan, nak dapatkan hasil macam ni kan, 1,200 line tak ni kan, belum masuk JavaScript dan sebagainya. What you can do is you can use yang mana yang dah available kan. Kalau you buat yang you punya ni, janganlah tak tukar nama pula kan. Teruk sangat tu kalau tak tukar nama kan. Okay, ada apa-apa soalan? Empat ni. Boleh buat, tapi confirm memang tak cantik lah. Saya dah ajar guna template ni, pakailah template kan. Okay. Saya tengok soalan tu kan. Right. Boleh ya, Izzah Sakinah kan. Tak. Okay. Carilah template, senang. Lain, ada soalan lain? Kalau tak ada apa-apa, saya rasa sekadar dulu untuk hari ni. Hopefully apa yang saya ajar ni you can apply lah. You can apply to your project. Sekarang ni dah kena masuk gear 4, gear 5 ni. Minggu depan saya akan ajar untuk upload ke dalam apa tu web server. Upload web server. Projek yang you dah siap tu nanti boleh upload kat web server lah. And then saya boleh tengok lah sikit kan. Ada yang nak tunjuk projek dia kan. Sabar lu. Sebab saya tahu apa, yalah banyak benda lagi nak kena buat kan. Nak komen pun masih terlalu awal. Apa yang penting ialah you siapkan konten dia. Gambar apalah apa semua kan. Dengan karangan-karangan apa benda nak apply dalam you punya resume ni kan. Dan juga you punya group project apa tu adalah pasal you punya community kan. Kampung kan, kampung punya website. So I think that's all for today. We agent of club by reciting tasbih kafarah and surah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Thank you, sir, for today. Alright, sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, sir. Alright. So, video ni yang record ni boleh bagi link tak? Sebab nak Ada. tengok rujukan. Ada, nanti saya kena download dulu, saya upload kat YouTube, saya bagi link. Mungkin Okay. malam ni ke esok ke. Okay, terima kasih, sir. Okay, sama. Sir, Ya. ni ada report ke dengan presentation? Nanti kita tengok macam ni. Kalau sempat kita buat presentation. Okay. Alright. Report tak ada ya, sir? Website je? Report, tak ada lah website lah, hantar. Okay. Okay, right. Thank you.